kembali balik dengan rancangan kita orang, iaitu kisah seram rumah sewa RM50, ya, yang berada terletak di Syekh 2 Shah Alam. Okey, kami akan menceritakan kisah. Kami mengambil dari sumber dari Google. ialah Google, dan kita orang akan menceritakan balik di mana apa yang kita orang dapat daripada apa yang kita orang belajar daripada Google tu. Kita orang akan ceritakan balik supaya korang lebih faham. Betul. So, let's start. Okey, hai, kembali balik dengan kita orang. So, kita orang akan menceritakan tentang rumah sewa RM50 Dan ini adalah pengalaman mereka tentang para pelajar UiTM yang di mana mereka menyewa rumah sewa tu, dan mereka tak sangka ya, ada kisah sebaliknya kenapa rumah tu boleh murah. Lepas tu mereka tak sangkakan yang rumah tu sebulan RM50 dan deposit tuan rumah hanya minta RM50. Bayangkan. Diorang memang tak jangka benda tu. Dan diorang tak tahu yang sebalik kisah di dalam rumah tu adalah kisah misteri, ya. Sampai sekarang orang tak berani nak duduk rumah tu lagi. Sampai sekarang rumah sewa tu tidak diduduki oleh sesiapa pun. Okey. Saya akan cut sekejap, iaitu please like, share dan komen, dan tekan tombol notifikasi loceng untuk update-update terbaru daripada kami berdua. Okey. So kami akan sambung balik cerita babak yang kedua, iaitu di mana tuan rumah tersebut melarang penyewa itu membawa barang yang banyak kerana takut nanti diorang susah nak bawa keluar. So aku kat situ expect tau, kenapa tuan rumah tak bagi bawa barang masuk banyak dalam rumah, sedangkan rumah sewa tu memang diorang ada duduk. So aku pun rasa macam, kenapa tuan rumah tak bagi kenapa macam ni Selalunya kalau aku sewa rumah okay, kalau kita sewa rumah, mesti kita akan ada macam cabinet, tak kisahlah apa-apa yang kita nak masukkan. Tak kisahlah tuan rumah tu kata tak kisahlah nak kena bawa banyak masuk barang tu, tak kisah. Tapi di sewa RM50 ni, rumah ni, dia mengatakan memang tak boleh bawa barang banyak. Ya, kerana nanti sekarang kalau macam diorang dah habis kontrak untuk menyewa di situ, diorang nak keluar rumah tu susah. Macam tu. Tapi malangnya kejadian yang tak disangka-sangka, pada hari pertama diorang duduk, ada beberapa orang nak pergi tandas. Ada seorang pelajar tu pergi tandas. Bilik itu terkunci. Bilik itu terkunci dengan sendiri. Dan ada orang main flash main air dekat di dalam bilik air tu, dan dia mengetuk sebabnya dan bila dia mengetuk tu, dia menarik perhatian kawan-kawan dia yang lain. Dia menjerit sebab dia tak tahan. Dia tak tahan nak membuang hadas lah, menghajat. Jadi di dalam cerita tersebut, kawan dia, di situlah permulaannya dia kena ganggu, ya. Lepas tu pada malam harinya, hari yang pertama juga, pada malam harinya mereka terdengar suara perempuan menangis di belakang rumah diorang sendiri, ya. So, dan apabila diorang kena ganggu dan sewaktu diorang nak tidur, diorang masuk dalam bilik tidur, diorang kena kacau lagi sekali. Para pelajar tu, ada seorang para pelajar itu, dia tengah tidur and kaki dia ditarik dan dia jatuh daripada katil ke lantai. So bila dia bangun, dia tengok tak ada siapa-siapa pun di situ. And then bila dia masuk balik bilik tu, dia ternampak katil sebelah kawan dia tu menonjol. And then bila dia tarik selimut tu, itu bukanlah kawan dia, itu adalah batu nisan yang hancur di situ. Bayangkan betapa teruknya benda tu, betapa seramnya lah rumah sewa RM50 ni. Lepas tu mereka ni
tanpa melengahkan masa, diorang tak tahan kena ganggu, diorang pergi lepak mamak pukul 3 pagi, okey. 3 pagi diorang melepak, dan bukan sahaja 2 orang. Dikatakan semua orang dalam rumah itu diganggu oleh makhluk Dan aneh. kalau korang nak tahu, dalam remang ya, saya tengah meremang sekarang ni. Sebelum para pelajar tadi, kawan saya cakap dia pergi lepak mamak sampai pukul 3 pagi tu, diorang melihat kelibat seorang perempuan berbaju putih dan berambut panjang di atas pokok belakang rumah diorang. Dan hampir ke semua pelajar yang kawan saya cakap tadi tu, hampir ke semua pelajar tu kena ganggu dan mereka ambil keputusan untuk melarikan diri. Dan ada 2 pelajar yang hilang sampai esok subuhnya, kawan-kawan diorang tak dapat jumpa. Itulah di mana apabila subuh tu diorang balik ke rumah tu balik, diorang panggil jiran-jiran yang berdekatan dengan rumah diorang. Diorang tanya, kenapa rumah ini ditinggal lama? Dan jiran sebelah rumah resewa itu berkata, rumah ini tidak pernah diduduki oleh sesiapa pun, sebab rumah ini telah lama ditinggalkan. Dan jiran tersebut mengatakan lagi, rumah ini adalah, korang adalah orang pertama yang duduk dan sewa di rumah ini. Start daripada itu, diorang terkejut. Dan apabila diorang terkejut, diorang mengambil keputusan untuk keluar pada hari itu juga. Dan rumah tu dikatakan berhantu pada tahun 1980. Agak lama ya. Korang boleh kalilah daripada tolak 1980 2021. Korang boleh tolak berapa tahun rumah tu ditinggalkan selepas kejadian pelajar tersebut. Ya. So di mana pelajar tu pun dah serik, dan antara di kalangan kawan-kawan diorang meninggal dunia. So diorang pergi berlapan dan balik berenam sahaja. Lah, berlapan. Diorang pergi berlapan. Okey. Diorang pergi berlapan dan itulah. Diorang meninggalkan rumah itu hanya berenam orang. Dan 2 orang masih tidak dijumpa. Salah seorang daripada 2 orang tu dah meninggal dunia. Dan seorang lagi masih tak dijumpai. Sebabnya ada yang mengatakan dia telah dicolek oleh makhluk tersebut. Dan sejauh mana kesahihan tu saya tak tahu. Wallahu alam, hanya Allah je yang tahu. Jadi kita bolehlah sama-sama Al-Fatihah untuk kawan diorang. Walaupun cerita ni dah lama, sekian berpuluh-puluh tahun yang lalu, betul. tapi rumah tu masih jadi bualan sampai sekarang. Kalau korang sebut rumahnya sewa RM50 tu, memang orang akan terkejut. Orang akan station dekat Shah Alam Station 2 tu yang Shah Alam tu. Orang akan tahu. Orang akan tahu kisah tu. Jadi apa-apa pun, kalau korang nak sewa rumah, sesebuah rumah tu, pastikan korang cari ataupun buat carian latar belakang rumah tu. Siapakah penyewanya, Melayu ke, Cina ke. Tanya jiran-jiran sebelah tu sebelum menyewa. Tanya dulu macam mana keadaan rumah ni dulu. Dibina tu, sewaktu dibina tu macam mana. Korang boleh pergi buat research. Jangan terus main duduk. Mentang-mentang rumah tu dah sewa RM50, kalau semenang-menang sewenang-wenangnya korang kata, murahnya, boleh lah nak sewa. Tak apalah macam ni, tak kisahlah RM50. Betul tu. Orang tak tahu apa yang ada di dalam rumah itu. Betul. Sebelum kita manusia ni berpenghuni di rumah tu, ada makhluk lain yang dah berpenghuni. Kita tak tahu dah berapa lama diorang duduk dalam rumah tu. Mungkin diorang dah jadi ratu, mungkin diorang dah jadi raja, mungkin diorang dah beranak pinak dalam rumah tu. Kita tak tahu sejauh mana. Jadi kalau korang nak sewa rumah, kesimpulannya, sebelum sewa rumah, sebelum cari rumah untuk disewa, soal selidik dulu rumah tu. Tanya jiran-jiran sebelah rumah apa yang berlaku di rumah itu. Kenapa rumah ni ditinggalkan lama, kenapa rumah ni murah, dan segala-galanya korang kena ambil tahu sebelum korang masuk ke rumah itu. So sampai di situ je lah video. Dan kita orang akan update selepas video ini. Kita orang akan update lagi cerita-cerita yang kisah seram
Produk-produk tu saya hentikan dulu seketika sebab produk tu belum lagi berada di tangan saya. Jadi kita akan cerita kisah seram lagi, kisah hotel, hospital, sekolah dan banyak-banyak lagi. Dan korang jangan lupa tekan tombol subscribe dan loceng supaya notifikasi kita orang naik di handphone korang, okey? Dan apa-apa pun tolong sharekan video kita orang ni. Walaupun tak sempurna video kita orang ni, tolonglah share sangat-sangat share. Sejauh mana korang punya bantuan tu, insya-Allah kami doakan Allah akan bantu korang dengan lebih jauh lagi. Allah, kita tak tahu pertolongan Allah tu macam mana. Kita tolong orang hari ni, Allah akan tolong kita di hari kemudian bila kita ada masalah. Kita tak tahu sejauh mana benda tu. Jadi kalau korang tolong share benda video kita orang, jadi tolong sangat-sangat share dan like supaya kita orang ni lebih semangat untuk buat video akan datang, ya. Okey, di situ sahaja untuk video malam ini. Bye.